So Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa jaman nafa'a bihi wa min ulumihi fid dunya. Wa mimma yajibu situ. Wa mimma dan setengah daripada barang yajib i'tiqaduhu, yang wajiblah oleh i'tiqadnya, ikatkan barang tu, anna ba'da minar, anna bahwasanya ba'da manir takabar kabair yu'azzabu walau wahidan. Wajib setengah daripada i'tikad bahwasanya setengah daripada mereka yang irtikab, mana mengerjakan, manir takabal kabair, mengerjakan dosa besar, ya, yu'azzabu walau wahidan. 10,000 orang minum arak, 10,000 orang zina, 10,000 orang apa pun dan merompak mencuri, dosa-dosa tu. Maka mana kita wajib i'tikad bahawasanya bahawasanya setengah daripada mereka itu dia azab walaupun seorang, sebab menepati akan janji tu maksudnya. Itu satu sudut. Mana walau seorang pun maknanya Tuhan menepati janji dia mengazab akan orang yang derhaka. Itu satu pendapat. Ya, setengah mengatakan kalau diampun itu lebih afdal dia. Jadi dua khilaf itulah. Jadi Imam Ibrahim berlaku pada pendapat ni, iaitu mengatakan bahawasanya tak dapat tidak, ni bukan wajib Allah Ta'ala ni, sebagai janji dia. Janji makna dia akan azab orang yang mengerjakan dosa besar. Semua sekali ke dia nak buat, semua sekali itu hak dia. Kalau dia nak ambil seorang pun sebagai menepati janji, cukup seorang, walau wahidan, walaupun seorang mana, ya. Dan di antara perkara yang wajib diiktikadkan adalah sebagai seorang yang mengerjakan perbuatan dosa, ialah sebahagian orang yang mengerjakan perbuatan dosa besar ni dan mendapat azab seksa di akhirat nanti, walaupun siksaan itu harus berlaku ke atas seorang saja. Itu maknanya walaupun seorang saja, maknanya sudah memadai. Dan lain Tuhan ampun, tu hak dia. Khatimah, satu kesudahan penutup khatam ni. Al-imanu lughatan, iman pada lughah dia ialah mutlaqut tasdiq, semata-mata membenarkan, tasdiqu qalbi bima ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata membenar tu dipanggil al-iman. Wa minhu, dan setengah daripadanya qauluhu ta'ala, hikayatan, Tuhan hikayatkan an auladi Yaqub, wa ma anta bimu'minin lana, dan tidaklah engkau tu beriman dengan kami. Itu perkataan Nabi Yaqub alaihi salam, ya. Wa ma anta bimu'minin lana, dan surah Yusuf lah, ya, itu kisah panjang ni. Yang kedua syar'an, ni atas pada kata lughatan. Makna iman tu syar'an pada syara' apa? Syar'an alfi syar'i, itu mansubun bin naz'il khafid dia. Kita nahu ni. Syar'an mana mansub bin naz'il khafid. Asyar dia fi syar'i. Ya, maka dihazabkan, dibuangkan huruf hafad apa fi. Maka nasbun bin naz'il khafid. Apa makna syar'an? At-tasdiqu bi jami'i ma ja'a bihi an-nabi. Mana tasdik dengan barang yang mendatang, dengan sekalian barang yang mendatang dengan dia barang tu mak oleh Nabi SAW. Apa saja barang yang datang Nabi, maka dia tasdikkan, itu maknanya iman. Jadi iman menurut bahasa Arab ialah kepercayaan kepada suatu secara mutlak, ya, mutlaqut tasdik, asal percaya je. Dan firman Allah Ta'ala yang menghikayatkan kisah Nabi, anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam, kan, dengan cerita
Ya itulah Nabi Yusuf dia kedengki, dia dengki pada adik Yusuf. Yang bermaksud dia itulah wa ma anta bimu'minin lana, dan tidaklah engkau itu mempercayai perkataan kami. Ya. Surah Yusuf. Ini dia kata pada bapak Nabi Yaakob, kau tak beriman, kau tak percaya cakap kami, iman dia bohong pun. Dia ambilnya baju tu kan, macam-macam cerita dia panjang lah tu. Jadi imam menurut syarak pula ialah mempercayai semua ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Tasdik bijami'i, mana mentasdikkan dengan sekalian barang yang mendatang dengan dia oleh Nabi SAW. Habis. Adapun Islam tu melaksana zahir. Betul, kadang-kadang dia beriman, tapi dia tak beramal. Iman dia tak ada. Dia tak semayang, tapi dia yakin semayang tu wajib. Tak ada kufur. Tapi kalau dia tak semayang, dia tolak hukum semayang tak wajib, tak beriman dengan kewajipan, tu kufur walaupun dia semayang. Kemudian waqtalafa, dan berlaku ikhtilaflah. Waqtalafa fi makna tasdik bizalik, mana ikhtilaf pada makna tasdik bizalik dengan demikian tu, iman tu. Faqala ba'duhum huwal ma'rifah, ya, faqala ba'duhum, maka berkata mereka itu, setengah mereka itu, mana ulama usuluddin, ialah al-ma'rifah. Fakullu man arafa ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mu'min. Fakullu man, maka tiap-tiap mereka, arafah, yang mengetahui, tu, ya, setiap yang mengetahui, mana memahami ajaran Nabi SAW, barang yang datang dengan Nabi SAW, maka waktu fahuwa mu'min. Maka wa yuraddu, ya, wa yuraddu, dan dirad, ditolak ala hazat tafsir, ya, annal kafir arifun walaisa bimu'min. Orang kafir dia tahu tu, ya, tapi dia tak beri iman. Kalau gitu, wahaza tafsir aidan la yunasibu qaulal jamhur, ya. Apa kalau jamhur? Innal muqallid mu'min. Jadi orang muqallid tu dia taklid dia, kan? Kadang-kadang dia tak faham, dia taklid dia, maka dia buat mu'min. Itu jamhur. Syarat iman dia putus, dia tidak ada taraddud, dia jazam tapi tak ada dalil, ya. Maka ketika itu iman dia ikhtilaf. Mana bila tak ada dalil, apa mana? Tidak mengetahui dengan dalil betul, ya. Cuma dia membina keyakinan saja, yakin tapi tidak ada huraian dengan dalil. Kalau begitu iman dia jamhur sah, kalau dia tidak, maknanya ada syak, zan dan waham, dia yakin sungguh. Tapi ma'al isyan ada tafsir. Kalau sekiranya dia ahli fikir, dia ahli nazar, tapi dia malas nak fikir, otak cerdik buat dunia, tapi buat ni tak nak, atau haram hukum dia. Tapi kalau dia bukan ahli nazar, dia punya otak tu macam bendul los je, kan. Jauh tahu nampak bingung gitu, itu lain cerita lah, itu lepas. Kalau dia bukan ahli nazar, maka annal muqallid mu'min, ya, ma'annahu laisa bi'arif. Ma'annahu serta bahawasanya muqallid ni laisa bi'arifin, ya, tidaklah dia tu arif, dia bukan mengetahui makna dalil hujah. Tu. Jadi mana pendapat tadi dia tolak, yang mengatakan tiap-tiap mereka yang mengenal beriman tak. Ada mereka tahu tapi tak beriman. Kemudian ulama berbeza pendapat tentang makna at-tasdik. Tasdik mana kepercayaan tu. Sebagian ulama mengatakan makna tasdik ialah al-ma'rifah, iaitu mengetahui ataupun yang panggil kepahaman. Oleh itu siapa yang memahami ajaran yang dibawa datang oleh Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW, maka dia adalah seorang yang beriman. Tetapi tafsiran ini tidak dipersetujui. Pentafsiran ini dirad, ya, makna ditolak, kerana orang kafir juga memahami ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka tetap bukan orang beriman. Mereka tolak, dia tahu, ya. Tu maksudnya dia beritahu, dia tahu lah Nabi itu Rasul, tahu tak? Tahu, tapi tak beriman, dia tak percaya, kan.
Dan tafsir iman dengan al-ma'rifah juga tidak menepati pandangan kebanyakan ulama yang mengatakan orang yang bertaklid juga orang beriman. Ya, orang bertaklid maknanya dia yakin dengan kewujudan Allah dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Mana dalil? Tak ada dalil. Dia tak tahu. Tapi tetap dia pegang kerat kepada dia pun dia tak beranjak. Maka iman dia mana khilaf ulama. Tapi jamhur mengatakan sah. Serta berdosa kalau dia ahli nazar. Setengah pendapat mengatakan tak sah lagi. Sebab tak kuat. Man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Siapa yang taklid dalam masalah akidah, imanuhu lam yakhlu min takhlid, iman dia lam yakhlu min tardid, dia tidak sunyi daripada taraddud. Dia bergonggar tak kuat mana. Habis. Kalau gitu tahqiq tafsir tasdik, maka kaul yang tahqiq dia pendapat yang kuat apa dia, bi annahu hadisun nafs at-tabi'un lijazmi sawa'un kana yajzimu an dalilin wa yusamma al-ma'rifah au an taklidin. Jadi maknanya kaul yang kuat kata tafsir tasdik, ya, tafsir mana petahqiq tafsir tasdik. Maka pendapat yang paling tepat ialah mentafsirkan tasdik sebagai apa? Ya, telah percakapan hati, hadisun nafsi, yang mana dia tabi' li jazmi, dia menjadi tabi' mengikut berbagi jazam. Hati yang mana mengikut bagi jazam. Itu mana jazam tu pegangan qalbi dia tetap, dia tak beranjak. Apa makna jazmun? Ya, sengaja daripada ain ma'rifat. Al jazmu mutabiq lil haq an dalilin. Bila jazam mana apa? Keluar syak, zan, waham. Jadi ya, syak tajwizul amraini la mazidah li ahadihima. Itu makna syak. Kalau zan tajwizul amraini ahaduhuma azharu minal akhar. Itu makna dalam usul fiqh itu. Kalau zan dipanggil tajwizul amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Kita mengharuskan dua perkara tapi salah satu tu kuat. Yang kuat tu dipanggil zan. Ya, yang tak kuat tu dipanggil waham. Kalau sama-sama 50-50 itu dipanggil syak. Ini dalam usuluddin tiga-tiga ni tak boleh pakai. Ya, keluar tiga ni boleh dipanggil al-jazmu. Ya, tapi jazam pula mesti mutabik lil haq. Kalau jazam tak mutabik lil haq, dia tak panggil makrifat. Macam orang kapi, ya, kapi Yahudi, kapi Nasara, Kristian tu, dia yakin jazam, yakin Isa tu anak Tuhan, kerat pun, tapi tak mutabik lil haq. Ya, yang sebenarnya bagi hak Allah tu ahad, qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala tunggal. Ya, sama-sama jazam, tapi jazam yang tepat dengan sebenar, jazam yang sebaliknya. Kalau tak jazam tapi tak sebenar, tu bukan makrifat panggil. Tu jahil murakkab. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ada lagi teruk. Kemudian andalilin, itu ain makrifat. Makrifat dia panggil zahiratan. Pada zahir dia ada tiga. Al-jazmu mutabiq lil haq andalilin. Ya, jazam kemudian selaras dengan sebenar, kemudian ada dah dalil. Kalau jazam kemudian mutabiq lil haq tapi tak ada dalil, itu panggil taklid. Sawa'un kana yajzimu, sama ada dia di jazam tu andalilin. Tu jadi jazam tu ada pecah dua lah. Jazam tu ada pecah dua. Satu jazam ma'ad dalil, satu makna sebaliknya, akus wa aksu. Dalil-dalil yusamma ma'rifah. Kalau ada dalil kemudian jazam ada dalil, itu ma'rifah. Au anit taklidin, ya, ataupun makna jazam tapi anit taklid, ya, atau pada andalilin. Ini tak ada dalil, antaklidin, maka dia panggil jazam tapi bila dalilin. Maka pendapat dia itu ada khilaf ulama. Tapi jamhur ulama selagi dia jazam, makrifat dia sah, iman dia sah, tapi ma'al isyan, serta berdosa sebab meninggalkan dah dalil. Kalau kita fayakhrujul kafir, mana terjemahan? Maka pendapat yang paling kuat, yang paling tepat ialah pentafsiran at-tasdik tu sebagaimana percakapan hati. Mana hadisun nafsi yang bersifat jazam, ya, mana hadis nafsi yang tabi' mengikut.
Mana bersifat itu maknanya mengikut, tabi', dia mengikut bagi jazam. Ya, jazam dia mengikut, dia tabi' tu. Hadisun nafsi yang dia menjadi tabi', menjadi pengikut, mengikuti akan jazam yang di kalbi dia tu. Tu. Sama ada percakapan hati, ya, tersebut berserta dalil, sawa'un kana, mana hadisun nafsi yajrimu an dalil, dia ada dalil dan dinamakan dia ma'rifat, ataupun sekadar taklid saja, ya, ataupun sekadar taklid. Maka ma'rifat itu ada khilaf itu, setengah kata belum lagi, setengah kata sah ma'rifat dia, tapi serta berdosa lah. Kalau kita yakhrujul kafir, maka keluarlah oleh kafir. Sebab apa? Li'annahu lam yakun indahu hadisun nafs. Dia. Mana dalam, kerana seorang kafir tak ada di sisi dia hadisun nafsi. Mana dalam kalbi dia tu tidak ada keimanan benda tu. Mana percakapan kalbi dia tentang kewujudan Allah Ta'ala ahad, tunggal dan sebagainya, tak ada benda tu. Sebab apa? Li'annan makna hadisun nafsi antakul, ya, kerana bahawasanya hadisun nafsi tu apa dia? Perkataan hati itu antakul, bahawa engkau kata raditu bima ja'a bihin Nabi SAW. Maknanya hati dia menerima. Raditu, reda tu sifat apa? Sifatul qalbi. Reda tu sifatul qalbi, ya. Sebab tu dalam bab jual beli, reda dipanggil amrun qalbiyun. Maka mentafsirkan dia dua. Kalau Imam Syafi'i bil akdi, kalau mazhab lain bil mu'atah, ya. Kita jual beli, reda tak reda ni, innamal bai'u antaradin, sungguhnya jual beli itu reda mereda antara baik dengan mustari, penjual dengan pemberi. Maka reda mana tanda dia? Imam Syafi'i kata tanda bil akdi, kena akad. Ya, saya beli barang ni bertuan dengan harga sekian, ada kata saya terima. Ataupun yang membeli yang membeli pula, atau yang menjual pula, saya jual barang ni bertuan dengan harga sekian, dia bukan saya terima. Yang kedua tu tak apa, ijab dengan kabul. Yang kabul tu memada, dia kata na'am pun tak apa. Tapi yang ijab dia kena tak. Siapa nak ijab dulu? Dia cakap dulu kan ada 4 syarat. Saya jual barang ini pada musman, kemudian sebut samanan, ya, khitab pada tuan dengan harga sekian. Saya jual barang ni pada anda dengan sekian harga. Tu makna itu mazhab Imam Syafi'i. Maka di akad itu menunjukkan apa? Redha. Ada buah mazhab lain tak? Ya, dia tak ketat sini, tak bakal syarat akad. Maknanya bi mu'atah, dengan unjuk berunjuk. Berapa harga? 50. Terpukulah duit 30. Kemudian kita jalan, dia kejauh tak? Ya. Hoi, 20 lagi kata. Ini makan pangkal, modal tak dapat. Maknanya tak reda. Jadi kalau dia kata 50, kita penunjuk 50, dia senyap. As-sukut alamatul reda. Ya, dia diam tu, mana setuju, betul lah tu. Jadi situ dia panggil apa? Benda ijtihadi ni, mentafsirkan akan makna reda tu. Ya, makna reda ditafsirkan dengan bil aqli, yakni dengan bil mu'atah. Jadi reda dia apa maksud dia? Amrun qalbiyun, urusan hati. Sebab tu dikata sini hadisun nafsi, perkataan hati. Mana raditu bima ja'a bihin Nabi SAW, reda aku dengan apa yang datangkan oleh Nabi SAW. Ya, wa nafsul kafir la taqulu zalik. Adapun perkataan orang kafir, hati orang kafir tak ada dalam hati dia tu. Beriman dengan Allah tak ada. Ya, bahkan dia engkar dengan kenabian Rasulullah, dengan syariat semua, habis dia tolak, dia tak pakai. Habis. Atau mana orang kafir itu keluar daripada golongan beriman kerana tiada percakapan hati padanya. Tak ada tu benda yang diiktikadkan tu. Hal ini kerana percakapan hati tersebut anda berkata aku telah reda, ya, dengan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Raditu billahi rabba wa bi islami dinan wa bi nabi Muhammad sallallahu nabiyan wa rasulah. Mana kita reda? Orang kafir tak ucap benda tu. Habis. Dan satu lagi, wa dakhalal muqallid fa innahu indahu hadisun nafs. Sini ada ini. Wa dakhala masuk al muqallid. Mana orang yang bertaklid itu termasuk dalam golongan orang beriman. Wa dakhalal muqallid ai bi ta'rifil iman tu. Fa innahu indahu, kena bawa sini mutalid apa? Hadisun nafs. Perkataan mereka itu apa? Tabi' lil jazam. Dia perkataan mereka dalam hati itu dia mengikut bagi jazam yang ada dalam kalbi dia. Wa in lam yakun jazmuhu ala dalil.
Walaupun jazam dia tu tak ada dalil, maka dia panggil muqallid. Tapi jazam masih ada. Dia jangan buat i'tikad, jangan tak jazam kafir terus. Ya, dia main dia kafir terus. Tapi wahwas bukan apa? Bukan tak jazam ya. Dia jazam tapi wahwas lain. Sahabat pernah jumpa Rasulullah, dia takut, ya Rasulullah, ya benda yang datang ke hati dia ni wahwas lah. Dia kata kalau kami tasdik kami buat kufur. Ya. Rasulullah kata tidak, itu waswas. Maknanya dia bukan daripada i'tikad. Waswas ni kita nak i'tikad betul, dia datang kacau. Ya. Tak ada. Kita kata Tuhan tak ada, dia kacau. Tu. Dan orang wahwas biasa ni orang kuat iman dia akan diuji, tapi jangan ikut wahwas. Ikut wahwas satu apa? Satu kuala air tak cukup sembahyang. Bergor dia terkejun lah tu. Mana wahwas dia ada untuk menguji, jangan terus tak ada wahwas. Orang tak ada wahwas tak diuji. Dia mesti ada sikit gerakan hati dia usik-usik, kita lawan. Tu kan. Sebab memerlukan, kalau bab akidah, bab marifat, dia perlu dengan banyak zikir untuk menolak benda tu. Habis. Dia orang yang bertaklid, mana ikut cakap orang lain tanpa dalil, tapi dia yakin kerat kepala pun dia tak akan berganjak, tetap dia beriman kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam golongan orang yang beriman. Kenapa? Kena ada di sisi percakapan hati dia bersifat jazam, qalbi tetap pegang dengan kejazaman kewujudan Allah, sekalipun dia tidak sertakan dengan dalil. Itu biasa. Jadi maknanya orang beriman tu ada dua, satu yang maknanya jazam tadi ada dua, satu dalil, satu taklid. Habis. Kemudian wa mimma yajibul iman ila akhir, wallahu a'lam. Sekali baca lagi ya. Habis insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min sunnah bi ma kan. Fa inna khairal kullaha anta bina rabbana adina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tak semayang ajak sikit. Semayang ajak. Dua, satu untuk siapa ini dia periksa ni tahun akhir ni. Kedua, Banzul pun nak pergi masalah jantung dia tu, mudah-mudahan sembuh cepat.